Pesuruhjaya British di Tanah Melayu, iaitu Sejerat Templar pernah menggelar pasukan Sarawak Rangers sebagai pasukan terbaik di dunia. Dan untuk mana-mana pasukan tentera yang pernah berkhidmat sewaktu zaman darurat di Persekutuan Tanah Melayu, suatu masa dahulu memanggil mereka The Sarawak Headhunters. Ketika Presiden Sukarno, Presiden Indonesia, suatu ketika dahulu pernah berkata di dalam satu ucapannya, tentera Iban ini datangnya tidak diundang. Saat pergi semua bala tenteraku hilang nyawa. Ramai yang bercerai dari badan dan kepala. Mereka sungguh pantas hinggakan tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah antara kata-kata yang pernah merujuk kepada Sarawak Rangers, iaitu satu pasukan separa tentera yang begitu gah dengan kepakaran mereka, menjejaki musuh serta keberanian mereka yang tiada tolak bandingnya. Sehinggakan Sarawak Rangers dulu, kini dan selamanya tetap menjadi kebanggaan Sarawak. Pasukan yang terkenal dengan moto Agi Hidup Agi Gelaban inilah yang akan menjadi artikel informasi sejarah untuk pendengar sekalian yang diberikan tajuk Sejarah Sarawak Rangers. Sarawak Rangers merupakan satu pasukan separa tentera yang telah dibentuk oleh Raja Charles, iaitu Raja kedua Sarawak pada Oktober 1862. Pada awal penubuhannya, pasukan separa tentera ini telah dianggotai oleh anak tempatan Sarawak berbahasa Iban seramai 32 orang. Mereka telah dipilih hasil daripada perbincangan Raja Charles dengan tuan-tuan rumah etnik Iban yang menyokong kepimpinan keluarga dinasti Brooke di Sarawak pada ketika itu. Pemilihan 32 orang ini bukanlah hanya sekadar tangkap muat, tetapi etnik Iban 32 orang ini merupakan antara pahlawan etnik Iban yang gagah perkasa serta terkenal dengan selok-belok berperang yang mewakili kawasan masing-masing. Jadi, apabila ada di antara pahlawan Iban yang sememangnya pandai di dalam taktik berperang ini mendapat kepakaran dan sentuhan daripada mereka yang berpengalaman di arena perang moden yang dibawakan khas daripada negara Eropah, maka mereka telah menghasilkan satu pasukan yang mantap. Pada ketika inilah, Raja Charles telah menggunakan Sarawak Rangers di dalam perang-perang untuk meluaskan empayar jajahan Sarawak pada ketika itu bagi melawan mana-mana mereka yang menentang pemerintahan Brooke di bumi Sarawak suatu ketika dahulu. Sekitar tahun 1930-an, iaitu ketika dunia menghadapi kemelesetan ekonomi yang teruk pada waktu itu, Sarawak Rangers juga mendapat tempias yang sama. Apabila pada 29 Februari 1932, Sarawak Rangers telah dibubarkan secara rasmi, dan akibat pembubaran itu, ada di kalangan Sarawak Rangers telah kembali ke kampung halaman masing-masing, dan ada juga yang telah rela hati diserahkan menjadi pasukan polis Sarawak pada ketika itu. Ketika Sarawak di dalam persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, sekali lagi Sarawak Rangers telah dipanggil untuk berbakti dengan Sarawak. Pada ketika itu, Raja Charles Brooke telah membentuk Sarawak Rangers kembali bagi tujuan pertahanan, dan mereka telah terlibat secara langsung di dalam mempertahankan Lutong, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentera Jepun pada Disember 1941. Ini terbukti apabila Sarawak Rangers adalah pertahanan terakhir sewaktu pertempuran terakhir di Kuching, yang mana memaksa Sarawak Rangers untuk berundur ke kampung halaman masing-masing kerana kekuatan tentera Jepun sewaktu itu sememangnya begitu kuat sekali. Seperti kata pepatah lama, biar putih tulang, jangan putih mata. Biarpun mereka telah berundur dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun, namun begitulah semangat anggota Sarawak Rangers mempertahankan bumi Sarawak tetap sentiasa ada di sanubari mereka, dan akhirnya mereka bergabung dengan Major Tom Harrison, iaitu seorang anggota tentera-tentera Commonwealth daripada Australia yang melancarkan serangan gerila yang dikenali sebagai Pasukan Z. Kerana kepandaian dan kepakaran daripada Sarawak Ranger ini, ramai tentera Jepun yang telah dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah akibat daripada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, pasukan Sarawak Ranger telah sekali lagi pulang ke kampung halaman mereka untuk kembali ke kehidupan normal mereka sebagai anak Sarawak. Ketika Tanah Melayu menghadapi serangan peganas komunis, iaitu pada tahun 1948, yang lebih dikenali sebagai zaman darurat komunis, sekali lagi pahlawan-pahlawan Iban ini dituntut kepakaran mereka untuk membantu Tanah Melayu pada ketika itu oleh kerajaan British Borneo Sarawak. Pada masa ini, 49 penjejak Iban telah dihantar ke Tanah Melayu untuk membantu anggota pasukan tentera Commonwealth menangani peganas komunis pada waktu itu. Kepakaran mereka menjejaki musuh di dalam hutan sememangnya tiada tolak bandingnya. Sepatutnya, mengikut perjanjian 49 penjejak Iban ini hanya bertugas di Tanah Melayu selama 3 bulan, dan selepas 3 bulan, ada di antara mereka telah dengan rela hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka di bumi Tanah Melayu pada waktu itu. Daripada 49 orang, hanya 24 orang yang memilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka, dan 24 orang inilah yang diserapkan di dalam pasukan Ferret nombor 4 yang juga dianggotai oleh pasukan tentera Gurkha dan tentera Force 136. Selepas itu,
Penjejak Iban ini telah datang silih berganti ke bumi tanah Melayu dan dicatatkan sehingga tahun 1952 melebihi 1168 penjejak Iban yang berkhidmat sebagai penjejak Iban Sarawak di tanah Melayu. Mungkin ramai yang tidak mengetahui sejarah ini, iaitu penjejak Iban Sarawak yang kali pertama gugur di dalam perkhidmatan mereka di tanah Melayu hanya berlaku pada 12 Mac 1951, iaitu Mendiang Jaweng anak Jugah yang berasal dari Kapit Sarawak. Mendiang terkorban kerana ditembak secara tidak sengaja ketika melakukan serang hendap ke atas peganas komunis. Pada ketika itu, Mendiang tersilap dikatakan sebagai salah seorang peganas komunis. Bayangkan, setelah beberapa tahun berkhidmat di bumi tanah Melayu, hanya pada tahun 1951 baru ada penjejak Iban yang terkorban di dalam perang. Inilah salah satu keistimewaan penjejak Iban Sarawak Rangers yang sememangnya begitu pakar di dalam taktik berperang. Selain itu, tercatat satu lagi sejarah di dalam memartabatkan pelibatan penjejak Iban Sarawak Rangers di dalam perang di tanah Melayu apabila Mendiang Awang anak Reweng telah dianugerahkan dengan pingat George Cross, manakala Menggong anak Pangik menerima pingat George daripada kerajaan mahkota Great Britain atas keberaniannya menyelamatkan pasukan masing-masing sewaktu keganasan komunis berleluasa di bumi tanah Melayu ketika itu. Biarpun penjejak Iban Sarawak ini merupakan pertahanan mereka yang bertugas dengan tentera, namun begitu, mereka masih lagi tidak mendapat pengiktirafan sebagai anggota tentera sepenuhnya. Jadi, bagi menjaga kebajikan mereka dari segi hak dan status, setelah pemuafakatan antara kerajaan British Borneo Sarawak, pemimpin masyarakat Iban dan kerajaan koloni British, maka pada tanggal 1 Januari 1953, Sarawak Ranger Unit Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi dengan pegawai pemerintahnya yang pertama adalah Lieutenant Colonel C.J. Byte. Bermula dari tarikh hari itu, barulah Sarawak Ranger dengan rasminya menjadi anggota tentera sepenuhnya. Pada 1 April 1960, Sarawak Ranger Unit Sarawak Borneo telah ditubuhkan secara rasminya di bumi Sarawak oleh kerajaan British Borneo Sarawak dengan pegawai pemerintahnya merupakan anak tempatan yang juga salah seorang penjejak Iban Sarawak Rangers, iaitu Lieutenant Tom Low anak Isa. Ini merupakan satu penghormatan yang besar kepada perjuangan anak Iban, memandangkan ketika itu Sarawak masih lagi menjadi tanah kejajahan kerajaan British Borneo. Sarawak Rangers, keberanian dan kepakaran mereka dituntut di dalam banyak perang-perang di bumi asing, contohnya di tanah Melayu dan Brunei. Malah Sarawak sendiri, walaupun ketika itu Sarawak belum lagi membentuk gagasan Malaysia. Ada antara penjejak Iban Sarawak Rangers ini telah gugur di medan perang di bumi asing dan telah disemadikan di bumi asing suatu ketika dahulu, dan hanya pada tahun 2011 hingga 2021 jenazah penjejak Iban telah dibawa pulang ke tanah air tercinta mereka, iaitu Sarawak Bumi Penyalang. Antara pelibatan perang mereka adalah seperti berikut. Di dalam perjanjian penubuhan Malaysia, pihak kerajaan British telah bertuju untuk menubuhkan 2 buah batalion askar Ranger Malaysia dan seterusnya melatih anggota-anggota tentera di peringkat awal, dan seterusnya diikuti dengan penubuhan batalion ketiga. Penubuhan askar Ranger Malaysia telah diumumkan di Parlimen British pada 18 Julai 1963. Hanya beberapa hari sebelum Sarawak merdeka secara rasminya, iaitu pada 22 Julai 1963, ekoran daripada itu, Sarawak Rangers telah dibubarkan secara rasminya, dan kemudian pada 16 September 1963, anggota Sarawak Rangers telah diserap menjadi batalion pertama Regimen Ranger Malaysia. Batalion kedua Regimen Ranger Malaysia terdiri daripada anak tempatan Sabah, dan batalion ketiga Regimen Ranger Malaysia merupakan anak tempatan Tanah Melayu. Inilah sejarah panjang Sarawak Rangers dari tahun 1862 sehingga 1963, yang kemudiannya dikenali sebagai Regimen Ranger Malaysia setelah penubuhan gagasan Malaysia pada 16 September 1963. Sarawak Rangers merupakan simbol kemegahan Sarawak dulu, kini dan selamanya, dan sejarah tentang mereka seharusnya diketahui secara umum oleh rakyat Malaysia amnya. Jasa mereka bukan saja untuk Sarawak ibu pertiwi mereka, malah jasa mereka juga turut disumbangkan di dalam memastikan kemerdekaan dan keamanan untuk bumi tanah Melayu suatu masa dahulu, malah sehingga sekarang. Terima kasih dan salam takziah kepada perwira kami. Jasamu akan kami kenal hingga ke akhir hayat. Sekian, terima kasih.